Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Saya Ayan akan berkongsi satu lagi topik untuk kuliah 7 minit Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang ramai berusaha kebanyakan beribadah. Tapi ada juga sesetengah yang kita lihat tak berkejar-kejaran seperti golongan yang pertama tadi. Tak ada rasa semangat, tak teruja memperbanyakkan amalan. Jadi kali ini insya-Allah kita akan menelusuri beberapa ayat Quran untuk kita sama-sama memahami motivasi untuk berpuasa dan beribadah. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 21 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terjemahannya, wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita perhatikan lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 183 pula, terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi ada satu persamaan pada kedua-dua ayat yang dibacakan tadi. Perasan tak? Allah memotivasikan kita untuk mengabdikan diri kepadanya dan berpuasa agar kita dapat jadi orang bertakwa. Macam mana tu motivasi tak dengan ayat tu? Jadi orang yang memahami bernilainya posisi takwa akan cukup termotivasi untuk beribadah dan berpuasa. Sebab hasil daripada ibadah dan puasa itu adalah takwa. Tapi orang yang tak memahami takwa, tak tahu apa posisinya, kemungkinan tak rasa termotivasi pun. Jadi persoalannya, takwa tu apa kan? Kenapa saya nak takwa? Jadi menurut Raghib Al-Asfahani dalam kamus Al-Qurannya, Al-Wiqayah adalah menjaga sesuatu daripada hal-hal yang membahayakan dan menyakitinya. Jadi at-taqwa pula adalah rasa takut, yakni terhadap murka dan azab Allah, lalu pelihara diri daripada perbuatan-perbuatan dosa dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah, serta laksanakan perintahnya. Jadi usaha mengabdikan diri kepada Allah dan berpuasa berupanya melatih diri untuk seseorang jadi bertakwa. Jadi persoalannya, kenapa nak bertakwa? Jadi sebelum tu, pernah tak tuan-tuan dan puan-puan hadir ke satu majlis yang jemput orang-orang berjaya? Tak kisahlah sama ada berjaya bisnes ataupun berjaya dalam profession masing-masing. Lalu majlis itu diadakan bertujuan agar para hadirin berjaya untuk ikut jejak-jejak orang berjaya. Jadi dalam Al-Quran Allah juga sampaikan kepada kita keadaan yang lebih kurang, di mana Allah rakamkan ucapan inspirasi orang-orang berjaya yang sudah pun berjaya masuk syurga. Lalu disampaikan kepada kita melalui Al-Quran agar kita tahu apa yang mereka dah buat sampai mereka berjaya masuk syurga. Nak tahu tak apa kunci syurga, apa tips daripada penghuni syurga? Jadi kita perhatikan pada ayat dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-A'raf ni, apa bicara ahli syurga. Kita perhatikan terjemahannya, segala puji tertentu bagi Allah yang telah memberi hidayat petunjuk untuk ini. Padahal kami tidak sekali-kali akan memperoleh petunjuk kalau Allah tidak memimpin kami dengan taufiknya. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami dengan membawa kebenaran. Jadi ahli syurga sangat-sangat mensyukuri petunjuk hidayah yang mereka dapat kat dunia. Apa peranan petunjuk hidayah dalam hidup? Kita perhatikan kalau umpamanya dalam satu perjalanan, kalau kita tak tahu jalan untuk sampai, lalu peta atau panduan sangat-sangat penting supaya kita berjaya sampai ke destinasi. Misalnya, dalam kehidupan kita ni, dalam interaksi sesama kawan ataupun teman sekerja, kita ada panduan dalam surah Al-Hujurat berkenaan etika sosial. Apalagi dalam perjalanan melayari bahtera rumah tangga, ada petunjuk dari surah An-Nisa, surah At-Taghabun kan. Apalagi sebagai ahli perniagaan, bertahun-tahun buat bisnes ni, ada petunjuk dari surah Al-Baqarah, surah Az-Zariyat, surah Sabah, surah Mutaffifin dan sebagainya. Jadi ahli-ahli syurga ni ketika mereka hidup di dunia, mereka dapat petunjuk, lalu mereka dapat buat keputusan, dapat buat pilihan yang benar, menyebabkan mereka istiqamah atas jalan yang lurus. Inilah membuatkan mereka sampai ke destinasi syurga. Jadi kat sini nampak tak pentingnya petunjuk Allah sebagai kunci syurga. Bahkan ada satu perkara ni, sedar tak? Satu-satunya doa yang paling kerap
diulang oleh seorang Muslim, bahkan diskripkan dalam Al-Fatihah, wajib dibaca sekurang-kurangnya 17 kali sehari. Itulah doa minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Nampak tak betapa pentingnya dapat petunjuk bagi orang yang nak berada atas jalan lurus lalu sampai ke destinasi syurga. Persoalannya, siapa yang dapat petunjuk tu? Kan? Jadi Allah berungkapkan pada awal surah Al-Baqarah, pada ayat selepas surah Al-Fatihah tu, Alkitab itu adalah sumber petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian Allah tekankan lagi pada penutup ayat kelima kan, mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Jadi syarat dapat petunjuk adalah bertakwa. Walaupun Quran itu turun kepada seluruh manusia, tapi tak semua yang dapat petunjuk. Ada yang belajar agama, belajar Quran, tapi sikapnya seakan-akan dia tak dapat petunjuk pun. Masih lagi buat mungkar, masih lagi tak taat perintah Allah kan. Jadi manusia perlu sediakan bekas, yakni untuk menyambut turunnya wahyu, iaitu hati yang bertakwa. Itulah peribadi yang mengimani yang gaib kan, yang percaya kepada Allah, akhirat, percaya kepada malaikat kan, yang mendirikan solat, yang infak dan beriman kepada Alkitab. Jadi proses untuk menjadi orang bertakwa ini boleh dilatih dengan beribadah dan berpuasa. Untuk menyambut Ramadan sebagai bulan turunnya sumber petunjuk iaitu Al-Quran, marilah kita sama-sama persiapkan bekas menyambut Al-Quran, iaitu hati yang bertakwa. Jadi melalui latihan beribadah dan berpuasa ni, moga-moga kita berjayalah sampai kepada tujuan berpuasa itu sendiri, iaitu jadi orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.